Kemudian datanglah ke solat dengan khusyuknya, dengan tenang. Dan kemudian Nabi kata, dapatkan, tambahkan ataupun top up balik yang kurang daripada rakaat. Jadi bukan semata-mata soal kuantiti, tapi soal kualiti. Nabi juga suruh siapa yang mengantuk sangat, maka tidur dulu baru sembahyang. Kalau tidak, kadang tak apa dibaca dalam sembahyang. Tambah kalau makan kenyang masa berbuka tadi ya, nasi minyak pula tu, udahlah tertidur. Dekat mana? At-tahiyyat. Udah lebau sampai ke biduk dekat baca tahiyat tu ya. Dan Nabi juga kata, seseorang yang telah melihat hidangan sedangkan dia nak pergi solat, Nabi suruh makan dulu. Kalau tidak nanti terbawa-bawa, terbawa-bawa dalam solat. Ini semua gambaran kepada khusyuk, gambaran kepada khusyuk. Maksudnya prasyarat untuk mendapat khusyuk, ya. Lalai dan leka yang disebut sahun dalam bahasa Arab, kataan sahun daripada sahwu. Kita ada sujud namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itulah sujud menggantikan kelalaian. Perkataan sahwi daripada situlah timbulnya sahun. Jadi akar katanya adalah sahwi, dan daripada sahwi timbullah sahun, ya. Jadi maknanya betapa sujud sahwi itu ialah menggantikan kecacatan sembahyang kerana kelalaian, ya, kerana kelalaian. Nah, jadi lalai yang disebut sahun adalah berlawanan dengan ingat, zikri. Ingat dipanggil zikri ataupun khusyuk. Jika seseorang itu lalai, leka dalam solatnya, bolehkah dikatakan bahawa ia mendirikan? Mungkin ia mengerjakan tapi ia tidak mendirikan. Hak solat itu tidak ditunaikannya. Allazina hum fi salatihim khashi'un, itu tidak ditunaikannya. Itu ciri yang pertama orang mukmin daripada surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ya, itu semua sekali ada 8, tapi itu yang pertama yang ditegaskan, ya. Kerana mengingati Allah, ya. Jadi katanya sini boleh dikatakan bahawa, bolehkah dikatakan dia mendirikan solat kerana mengingati Allah, sedangkan ia lalai dan leka, tidak bertepatan hatinya dengan sebutannya, tidak bertepatan hatinya dengan sebutannya, bacaannya. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu tergolong daripada orang-orang yang ghafilin. Ghaflah, orang-orang yang lalai. Dia boleh ghafilin, dia boleh ghafilun, dan dia berasal daripada ghaflah, iaitu kelalaian. Janganlah kamu tergolong di kalangan orang-orang yang lalai dari mengingati Allah di dalam sembahyangnya. Surah Al-A'raf 205. Kemudian surah Al-Mu'minun yang kita sebut tadi, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau kita bersyukur sebagai orang mukmin, tetapi hendaklah juga kita memerhatikan dan menilai prestasi orang mukmin kita. Apakah cirinya yang pertama tercapai ataupun tidak? Itu pun sudah cukup memberikan rasa susah hati kita kepada prestasi kita, ya. Daripada ayat di atas jelaslah bahawa cara untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan jalan khusyuk di dalam solat. Mana perkataan bahagia tu? Aflaha, ya. Aflaha itu yang disebut al-falah, ya. Marilah menuju kejayaan, ya. Maka untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai kebahagiaan, al-falah, al-muflihun, ya, orang-orang yang beruntung. Pada aflaha, daripada situ timbullah al-falah, daripada situ timbullah muflihun, ya, muflihun, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Iaitu di antaranya ialah pertama sekali ditegaskan khusyuk di dalam sembahyang. Ini sebagai pernyataan, satu perisytiharan
bahawa seseorang yang tidak khusyuk dalam sembahyangnya, maka dia tidak akan dapat kejayaan yang disebut aflaha ataupun al-falah, tak akan dapat kebahagiaan yang diingin-inginkan. Ya, kebahagiaan ialah kejayaan dan kebahagiaan. Kerana kejayaan kebahagiaan tidak itu dikatakan kerana kejayaan dan kebahagiaan itu terdapat di dalam khusyuk. Sebab itu orang dulu-dulu ya, apa caranya orang dulu-dulu tu amalan mereka supaya dapat khusyuk? Mereka lebih awal berada di tikar sembahyang, menunggu waktu. Sementara menunggu waktu, mereka dah baca qul huwallah banyak kali, 7 kali. Mereka sudah mula berselawat 7 kali. Mereka sudah mula menenangkan dan menumpukan jiwa untuk solat yang bakal didirikan. Allahu Akbar. Ya. Nabi pernah menegur sahabat yang kebetulan memakai baju ya, yang boleh menghilangkan khusyuk. Ya, yang boleh menghilangkan khusyuk. Bahkan sampai ke levelnya Nabi suruh orang berkenaan balik, tukar baju lain. Ialah kadang-kadang kita pakai baju mungkin ada tulisan, orang pun bila di belakang tertanya-tanya apa pula maksudnya, kan? Persatuan Takut Bini. Persatuan Takut Bini pula. Dia pakai baju Persatuan Takut Bini. Jadi orang belakang ni agaknya berapa pula ahlinya, yurannya. Ya. Contoh